Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kelas, kita teruskan dengan bab 5. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Jadi hari ini kita tengok satu bahagian saja iaitu kekongruenan. Jadi apa yang kamu akan belajar dalam bab ini ialah sekejap. Kamu akan belajar kekongruenan. Kita nak tengok apa dia sebenarnya perkataan istilah kekongruenan ini. Kemudian pembesaran, gabungan transformasi dan terselasi. Okay. Baik, kalau kamu tengok bentuk, kamu tengok pembesaran, kamu tengok pantulan sebelum ni, sebelum tingkatan 5 kamu ada belajar juga sikit pantulan, putaran semuanya itu, itulah transformasi. Jadi bentuk-bentuk ni sebenarnya boleh membantu ataupun kegunaan ilmu ini antaranya dalam bentuk seni bina, sebab dia melibatkan bentuk. Bila melibatkan bentuk, ia ada kaitan dengan seni bina, reka bentuk. Okay. Antara sedikit sejarah tentang seorang ahli sains, seorang ahli matematik dan astronomi. Astronomi ni ahli kaji bintang lah. Johannes Kepler. Dia ni salah seorang daripada ahli sains yang penting pada zaman revolusi sains abad ke-17 dulu. Jadi Johannes Kepler ni dia telah membuat satu kajian. Dia memerhatikan bentuk snowflakes ataupun emping salji tau. Emping salji ni kan kalau dia tempat dia ada snow kan, ada salji. Jadi dia memerhatikan di antara kajian Kepler ni ialah dia memerhatikan emping salji ataupun snowflakes. Kalau bahasa Inggeris kalau kamu nak carilah dalam internet, snowflakes ni dia bentuk dia besarkan bentuk snowflakes bawah mikroskop. Okay. Diperhatikan bahawa emping-emping salji ni dia ada bentuk-bentuk tertentu. Dan setiap cabang bentuk ni dia macam dipanggil bulu burung lah dia cakap. Bulu burung ni dia berulang dengan bentuk yang sama. Kalau emping tu bentuk macam ni, dia ulang macam tu. Bentuk bulu burung tu sama. Jadi dia pun tanya lah kan. Dia kata kenapa sama? Okay, jadi sebenarnya Kepler menemukan bahawa apa yang berlaku bentuk tesselasi tu bila emping salji tu terbentuk, bila emping salji tu terbentuk, dia akan membentukkan satu terselasi. Terselasi tu maknanya dia buat ulangan lah bentuk tu. Dan kalau kamu perhatikan bentuk snowflakes ni semuanya pun bentuk hexagon. Kan? Ini pun bentuk hexagon. Nampak? Ini pun bentuk hexagon. Itulah. Jadi Kepler tu dia antara sumbangan Kepler ialah bentuk tu lah. Bentuk ulangan dalam snowflake tu. Dia punya idea lah dengan kajian tu. Sama juga macam kamu kan. Kalau kamu belajar, kamu kena tanya. Kalau kamu tak faham, kamu kena tanya. Kenapa? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Sebab itu akan memandu kamu kepada nak memahamkan lebih dalam sesuatu ilmu tu. Okay. Baik. Apa istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam bab ni? Di antaranya ialah faktor skala dalam pembesaran, kekongruenan, keserupaan, pantulan, pembesaran, putaran, terselasi, transformasi dan translasi. Ini ialah istilah-istilah yang kita akan jumpa. Okay. Cuba kamu perhatikan gambar ni. Gambar ni kat mana? Gambar ni kat mana? Pernah tak sampai sini? Kat mana? Terengganu. Betul Farah, dekat Terengganu. Inilah jambatan angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu. Sungai. Laut. Sungai ke laut ni? Bukan sungai ke? Sebab inilah jambatan angkat yang terpanjang di dunia sepanjang 638 meter, hampir 1 kilometer, menghubungkan Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus di muara Sungai Terengganu. Okay, ini cerita tentang jambatan angkat Terengganu ni. Tapi kamu cuba perhatikan struktur jambatan tersebut. Bahagian mana yang kongruen? Sekarang kita nak kenal istilah kongruen. Jambatan ni special sebab dia boleh diangkat bahagian tengah kan, untuk bagi laluan kapal-kapal besar lalu. Okay, cuba perhatikan dekat bahagian mana
di jambatan ini yang kongruen. Kita nak tengok apa maksud kongruen. Okey, bagaimana nak bezakan antara bentuk kongruen dengan bentuk bukan kongruen. Kalau kamu perhatikan gambar-gambar di bawah ni, kalau kamu perhatikan gambar-gambar di bawah ni, ada dua keping jubin, satu menghadap sini, satu menghadap ke kanan, satu menghadap ke kiri. Ini ada menara kembar Petronas, ada dua menara. Menara pertama, menara kedua. Kemudian ada tayar depan kereta, tayar belakang kereta. Okey. Adakah kedua-dua objek itu kongruen? Jadi ini ialah definisi untuk kongruen. Pasangan objek, pasangan mestilah lebih daripada dua kan? Pasangan objek dalam setiap rajah di atas mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey. Yang pertama saiz, yang kedua bentuk yang sama. Walaupun kedudukan atau susunannya berlainan. Okey. Tak kisah kedudukan dia menghadap ke mana-mana pun, contohnya jubin tadi kan, dia punya bentuk yang depan ni, penjuru ni satu menghadap ke sini, satu menghadap ke sini. Tak apa dia menghadap lain, yang penting saiz dan bentuk tu sama. Jadi pasangan objek tersebut dikatakan kongruen. Tengok dalam rajah di atas, sisi 4 ABCD dan PQRS ialah kongruen. Ialah kongruen. Dengan syarat yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Dua-dua ni, satu ni macam dia sengitkan ke macam ni. Dia sengitkan tu tak? Tapi dekat sini panjang pergi tengok panjang satu dulu. Panjang AB sama dengan panjang RQ. Ni, sisi sepadan dia. Panjang BC sama panjang dengan PQ. Okey, sisi sepadan sama. Satu lagi panjang DC sama panjang dengan SP. Ni, panjang AD, ni ada 4 lah. Sama panjang dengan RS. Sama panjang. Jadi panjang sisi sepadan sama. Okay, sekarang tengok sudut pula. Sudut warna pink ni, sudut DAB. Ini kita panggil sudut DAB. Kenapa DAB? Sebab A ni duduk kat sudut ni. Dekat tengah-tengah antara D dengan B. Baik, sudut yang sama kat situ ialah sudut di sini. Yang pink sini. Inilah sudut. Ini simbol sudut simbol sudut macam ni ataupun macam ni pun boleh. Baik. SRQ atau QRS. SRQ atau sudut QRS pun boleh. Asalkan R ni tengah-tengah antara S dengan Q. Itu sudut sepadan sama besar. Lepas tu apa lagi? Warna biru ni. Ini sudut apa? Sudut CBA. CBA sama besar macam mana? Ni, RQP, sudut RQP. Sudut tu sama. Ini dua sudut tadi sepadan. Lagi saya cari satu lagi sudut yang sepadan. Ni, dekat sini, warna kelabu ni. Ni apa nama sudut ni? Sudut CDA. CDA, D duduk tengah-tengah antara C dengan A. Sama besar dengan sudut RSP. RSP. S tengah-tengah antara R dengan P. Satu lagi sudut yang sepadan. Ini dah sama dah. Oh ni yang bawah sekali. Satu lagi sudut sepadan warna oranye ni. Warna oranye ni atau warna kuning ni. Sudut SPQ. Ataupun dekat sini sudut apa? Sudut DCB. Jadi sudut yang tu sama besar ataupun samalah saiznya. Jadi dalam rajah ini sisi 4 ABCD adalah kongruen kerana panjang sisi sepadan tu sama besar dan sama panjang, sisi sepadan sama panjang dan sudut sepadan sama besar. Walaupun kedudukan dia ni dah berbeza kan, tapi dua syarat tadi dipenuhi. Tengok contoh yang pertama. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah berikut adalah kongruen. Kongruen ke tidak? Dia tanya. Tengok A dulu. Ini dalam buku teks muka surat 124 124, 125 semua. Ada dua segitiga. Satu ni berdiri, satu segitiga ni dah melintang. Cuba kita cek satu-satu. Baik. Ini ialah segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak maknanya segitiga ni ada satu sudut dia 90 darjah. Berapa panjang dekat sini? Kita nak kena tahu tiga-tiga sisi. Sini 12, sini 5. Kalau kita ada satu segitiga sudut tegak, kita boleh cari hipotenus ni, panjang yang satu lagi ni dengan gunakan teorem Pythagoras.
Teorem Pythagoras. Sini tadi ada 5, sini 12. Baik, macam mana nak cari X? Formulanya, rumusnya ialah X kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 campur dengan 12 kuasa 2. Okey, ambil nombor sisi ni kuasa 2 campur 12 ni kuasa 2. Okey, ini kita akan dapat 25 campur dengan 144. 5 kuasa 2, 25, 12 kuasa 2, 144. X kuasa 2. Jadi kalau kamu nak cari X sahaja, punca kuasa kan 25 campur 144, iaitu punca kuasa 169 sama dengan punca kuasa 13. Oh sorry, bukan punca kuasa 13. Punca kuasa 169 ialah 13. Okey, sama dengan 13. Kalau tekan kalkulator, punca kuasa 169 ialah 13. Jadi panjang yang ni ialah 13 cm. Yang panjang CB ni. Okey, cuba tengok yang ni. Sama tak sisi dia ni? Ini 5, sini ada 5. Sini 12, sini ada 12. Sini 13, sini pun ada 13. Jadi panjang sisi dah sama. Okey, ukuran semua panjang sisi sepadan sama. Okey, sekarang kamu kena cek sudut pula. Sudut dekat sini 90 darjah, sini pun 90 darjah. Baik, sini 67.4 dekat sini. Baik, boleh cari tak satu lagi sudut dekat sini? Boleh cari tak kelas? Sudut di sini. Berapa? Jumlah sudut segitiga ni berapa? Berapa jumlah sudut segitiga tu? Jumlah sudut ni. Campur 3 ni dapat apa? Apa dia punya konsep? Konsepnya ialah satu segitiga jumlah sudut dalam mesti 180 darjah. Jadi boleh cari tak satu lagi sudut ni? Kita cari 180 tolak dengan 90 darjah. Sini 90 darjah. Tolak dengan 22.6. Dapat jawapan sini 67.4 darjah. Okay, sudut ni 67.4 darjah. Sama dengan satu lagi sudut tadi. Okay, sudut ni sama. 22.6 pun ada. 67.4 pun ada. Sama. Ini 90 darjah pun ada 90 darjah. Jadi satu lagi syarat dia sudut sepadan adalah sama, ada. Dua-dua syarat ni dipenuhi. Semua panjang sisi sepadan sama, semua sudut sepadan sama besar. Maka kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, maka kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Itu syarat. Syarat untuk jadi kongruen. Tapi lepas ni ada lagi syarat lain sebenarnya. Kita tengok. Okey, tengok B pula. Kita nak tengok dua rajah ni kongruen ke tidak. Apa syarat dia tadi? Sisi mesti sama panjang, sisi sepadan mesti sama panjang, sudut sepadan mesti sama besar. Okey, baik kita tengok ni. Ni 10. Okey, 10 yang sepadan ni yang ni lah. Sebab walaupun L tu daripada macam ni jadi macam ni, tapi tetap juga yang tinggi ni 10, 10 akan pergi ke sini. Okey, 10 sama, 1. Lagi apa? Ini 8, bawah ini 3. Sini, ini simbol dia sama nampak dia tanda 2 ni, maknanya 3 kat sini, sini pun 3. Okay, kalau sini 3, 3 campur dengan 4, sini semua mesti jadi 7. Tapi sini 8, sini 7. Jadi sisi yang ni, yang sepadan UP dengan AB ni, sisi sepadan ni tak sama panjang. Automatiklah dia bukan kongruen. Kita dapat buktikan salah satu je pun kita dah boleh kata dia bukan kongruen. Kita dapat buktikan satu je tak sama, sisi sepadan tak sama, kita dah boleh kata dia bukan kongruen. Cukuplah. Tak payahlah cek lagi sudut sini. Sini memang 90 darjah kan. Sini memang 90 darjah, semua pun 90 darjah. Okey. Tengok C pula. Kongruen ke tidak? Satu menghadap sini, satu menghadap sana. Apa? Okay, sekarang kita tengok mana dia sudut 90 darjah. Di sini ada 90, sini 90. Sini 90. Yang ni berapa? Ini berapa kat sini? Sudut kat sini berapa? Okay, jumlah sudut dalam berapa? Jumlah sudut satu, konsep lagi. 180 Satu sisi 4. Jumlah sudut dalam berapa? 360 darjah. Sisi 4. Okay, jumlah sudut dalam pedalaman bagi sisi 4 mesti 360 darjah.
Okay, mesti 360 darjah. Jadi kalau dia tak bagi satu sudut dekat sini, kita boleh cari Apa tu? apakah nilai sudut ni. Kita ambil, ambil 360 lagi. Yang ni. Tolak dengan Sudah yang cikgu. ni 90. Tolak 90. Tolak 90 83. tak setuju. Lepas tu kita tolak 83, tinggallah 97. Jadi sudut dekat sini 97 darjah. Ini dibagikan 97. 97 ni ada. Yang ni 83. 83 ni pun ada sama. Yang tinggal ni 90, 90. Jadi oleh kerana ni dah ada 90, yang ni dah tentu 90 darjah juga. Okay. Jadi semua ukuran semua panjang sisi sepadan. Ini 8. Okay, cikgu tunjukkan kat sini. Ini 8. Ini pun 8. Ini 8. Ini pun 8. Sini 7. Sini pun 7. Sini 9. Sini pun 9. Sini dah tentulah akan jadi sama kan. Okay, yang sebelah sini sama panjang dengan ni 8. Nampak tak ni? Dia buat tanda sama dengan 8. Jadi ini sama, dua tanda maknanya ni 8. Jadi ukuran semua panjang sisi sepadan sama dan ukuran sudut sepadan juga adalah sama. Maka kedua-dua rajah ini adalah kongruen. Kita nak tahu dia serupa ataupun tidak. Bahasa biasa dia serupa lah. Tapi kongruen ni dia lebih luas lagi. Dia ada syarat lain juga nanti. Kongruen. Kongruen kita panggil. Dia biasa sebutkan kataan tu. Okay. Tentukan sama ada setiap pasangan berikut kongruen. Ini soalan D pula. Sini 70. Ni kaki ni sama. Kaki ni sama. Okay, kalau kaki dia sama, konsep dia sudut kat sini pun mesti sama 70 darjah. Okay. Berapa sudut kat atas ni? Berapa sudut kat situ? Macam mana kita nak cari? Kita gunakan konsep apa? Konsep apa tadi? 180. Satu segitiga jumlah sudut 180 darjah. Jadi 180, cikgu tolak 70, tolak 70 yang tinggal 40 darjah. So sini 40 darjah. Di sini 50. Ini kaki sama kan? Kaki sama maknanya kalau kamu tolakkan 180, tolak 50, tinggal 130. 130 kalau bahagi 2 sebab kaki dia sama, 70. Berapa? 65. 65 kan? Jadi ini 65 sebelah kiri, sini 65 sebelah kanan. Dah tak sama dah. Ini 70, 70. 70, 70, 40. Ini 65, 65, 50. Walaupun sini 8, sini 8. Tapi sudut dalam yang sepadan tak sama, maka kedua-dua rajah itu bukan kongruen. Macam tu. Baik, apakah ciri-ciri kekongruenan segitiga? Apakah ciri-ciri kekongruenan segitiga? Baik, dua segitiga kongruen mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. Tapi kawan ni tanya, bolehkah kita mengatakan dua segitiga adalah kongruen sekiranya hanya bandingkan sebahagian sisi sepadan atau sudut sepadan? Cukup ke? Cukup ke kalau kita bandingkan sebahagian saja? Kawan tu tanya. Baik, kita ada sifat kekongruenan segitiga. Sifat kekongruenan segitiga ini akan membantu kamu untuk membandingkan dua segitiga, sama ada dua segitiga itu kongruen ataupun tidak, dengan melihat sisi dan sudut. Cara yang pertama ialah kamu tengok sisi, bandingkan sisi, sisi ataupun SSS. Maka setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Katalah ni kan, AC sama panjang dengan PR. Okay, AB sama panjang dengan PQ. Satu lagi, BC sama panjang dengan QR. Okay, ini satu cara kita nak bandingkan dua segitiga kongruen, iaitu kita bandingkan sisi saja. Okay, cara yang kedua ialah kita gunakan sisi, sudut, sisi ataupun SAS, side angle side. Okay, dua sisi sepadan adalah sama panjang. Cukup dua. Dan satu sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Nombor dua ni sisi sudut sisi. Sifat kekongruenan antara dua segitiga kita boleh bandingkan sisi sudut sisi. Okey, jadi dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Ada perkataan tercangkum kat sini. Maksudnya sisi yang kita pilih tu, katalah sisi yang ni. Sisi yang ni. Dua sisi AB dengan AC ni. AB dengan AC.
Jadi sudut yang tercangkung tu adalah sudut kat sini, bukan sudut di atas ni. Ataupun sudut kat sini, bukan. Sudut yang tercangkung ialah antara dua sisi ni. Sisi, sudut, angle sisi, side. Jadi kita bandingkan itu, bandingkan sisi, sudut, sisi antara dua segitiga ni. Jadi ini pun sama lah, kalau sisi yang tadi tu sisi, sudut, sisi. Kalau sama panjang, sisi sepadan sama panjang dan sudut yang tercangkung antara dua sisi tadi sama besar, maka dua segitiga ni kita boleh kata dia kongruen. Okay, yang ketiga, kita juga boleh bandingkan sudut, sisi, sudut. Okay, jadi dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan antara kedua-dua sudut tadi adalah sama panjang. Okay, maknanya kita banding sudut dulu. Okay, sudut ni, satu sudut, banding satu sudut ni sama besar. Okay, dah. Lepas tu sisi ni, pilih satu sisi antara dua sudut ini. Sudut ni pun sama besar juga. Itu ialah bandingan sudut, sisi, sudut ataupun angle, side angle, ASA. Itu cara yang ketiga kalau kita nak bandingkan sifat kongruen antara dua segitiga. Okay. Yang keempat, kita boleh banding angle, side, AAS, sudut, sisi. Okay, dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Maksud dia macam ni. Maksud dia, dua sudut sepadan sama saiz ni. Okay. Lepas tu ni pun satu lagi sebab dia kata dua sudut sepadan kan. Dua sudut sepadan sama saiz. Satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak antara dua sudut ni. Maknanya bukan kat sini lah, bukan kat sini. Satu sisi yang lain. Ini. Okay. Antara sisi yang lain yang bukan terletak antara dua sudut tu sama panjang. Itu ialah kita boleh terima juga sebagai kongruen antara dua segitiga. Cara kelima kita bandingkan ialah dengan AAA, iaitu kita bandingkan sudut. Ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Jadi luas pasangan segitiga mesti sama. Jadi ada tambah satu lagi syarat kongruen dekat sini. Kalau kita nak guna sudut, satu lagi syarat tambahan ialah luas pasangan segitiga mesti sama. Ya, walaupun kat sini sudut dia sama, sini sudut yang sepadan sama, sudut yang sepadan kat sini pun sama. Okay, tapi kena tengok satu lagi syarat iaitu luas. Tiga ni sama, satu lagi syarat kena tambah, luas. Jadi ini satu lagi cara bagaimana kita nak membandingkan sifat kekongruenan segitiga. Okay, cara yang keenam, kita bandingkan SSA, iaitu kita tengok sisi-sisi sudut. Dua sisi sepadan sama panjang, okay. Ini sisi yang ni sama panjang ni. Okay. Lepas tu, satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkung. Antara dua sisi sama saiz. Sudut yang kat sini. Sudut yang bukan tercangkung, dia tak duduk sini. Bukan kat sini. Tapi di luar daripada antara dua sisi tu. Okay. Ini juga satu lagi syarat tambahan, mesti tengok pada luas dia. Luas pasangan segitiga mesti sama. Kadang-kadang sudut ni sama tapi luas tak sama. Jadi bila kita nak gunakan bandingan AAA dengan bandingan SSA, kita kena tengok juga luas segitiga tersebut. Okay? Jadi ada tiga cara kamu nak bandingkan, nak tengok sifat kekongruenan segitiga. Okay? Ulang balik. Yang pertama SSS, SAS, ASA, AAS, AAA dengan luas, SSA pun dengan luas. Okay, baik. Tengok contoh dua. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kongruen segitiga. Berikan justifikasi anda. Berikan alasan kalau tidak. Baik. Cuba tengok antara dua segitiga. Tengok pun tahu dah kan, tak kongruen kan. Nampak saiz pun dah tak sama besar. Betul? Ini walaupun 10 ada, ini pun 6 ada, 6 pun ada. Tetapi jarak satu lagi sisi ni dengan satu lagi sisi ni pun dah tak sama besar. Jadi antara dua segitiga ni dia tidak kongruen. Okay. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sepadan, satu sudut sepadan yang sama, tapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Dan luas adalah tidak sama. Okay. Ini tadi diguna apa ni? Sisi sudut, angle. Kan? SSA ke? Kalau gunakan SSA, kena ada
luas kena sama besar. Baru kita boleh buat kata dia kongruen. Ni kan luas tak sama besar ni. Walaupun kita guna S, S, A, tapi luas tak sama besar. Luas tak sama. Jadi dia tidak kongruen. Okey, yang B pula. Cuba tengok ni. Kongruen ke ni? Antara dua ni. Tengok pun dah tahu lah tak kongruen kan. Tapi beri alasan. Okey, yang ni sudut sama 36.9. Okey, sudut yang ni pun sama 53.1 sama. Yang ni 90 darjah sama. Okey, sudut sama. Angle, angle, angle. Tiga-tiga angle sama. Tetapi apa syarat kalau nak gunakan angle, angle, angle ni tadi? Mesti luasnya sama besar. Sekarang ni luas tak sama. Yang ni kecil, yang ni besar. Jadi walaupun kedua-dua segitiga mempunyai tiga sudut sepadan yang sama, tapi ukuran semua sisi sepadan berbeza. Jadi luas adalah tak sama. Tak samalah. Jadi segitiga ni, dua segitiga ni tidak memenuhi sifat kekongruenan. Okey. Tengok contoh 3. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Diberi sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu kongruen ialah sudut sisi sudut, ASA. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri lain yang terlibat dalam sudut sisi sudut. Sebut pun sudut dia, sudut ACB, dia banding. Okay. Kalau sudut dibandingkan dengan sudut apa yang sepadan? Okay. ACB. ACB kat mana? ACB kat sini. Kat sini. Jadi sudut yang tu sepadan dengan sudut yang mana? Kat sini. EF ni. Okey. Baik. Sisi, pilih satu sisi yang sepadan. Sisi apa yang sepadan kat sini? Kita boleh ambil sisi yang ni. Sisi sepadan dia, kita boleh ambil sisi CB sama dengan sisi EF. CB dengan BC sama. Kalau kamu tulis BC pun betul, tulis CB pun betul juga. Okey. Sudut pula. Sudut, satu lagi sudut. Pilih satu sudut yang sepadan. Mana-manalah. Yang sini pun boleh kan, yang sudut cakar ni. Sini, yang besar ni. Okay. Jadi kita boleh pilih sudut CAB sama besar dengan sudut EDF. Sudut ni. Okay, EDF. D duduk tengah-tengah, jadi kita tulis sudut EDF. Kamu nak tulis sudut FDE pun boleh, asalkan D tu tengah-tengah. Okay, yang ni pun sama. Ini sudut CAB. Sudut CAB. Kamu nak tulis sudut BAC pun boleh. Asalkan A ni tengah-tengah antara B dengan C. Okay, mana-mana pun tak apa. Jadi, dia cuma nak tanya kamu, dalam contoh 3 ni, dia nak kamu bandingkan mana satu sisi sepadan dengan mana satu sudut yang sepadan. Okay. Baik. Seterusnya soalan contoh 4. Rajah di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Diberi satu lagi segitiga KLM. Tak adalah ditunjuk kat sini. Mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG ni. Okey, nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga adalah kongruen sekiranya sudut EGF dengan sudut KML adalah sama. Jadi kamu boleh sebutkan satu lagi segitiga sebenarnya yang sama. Yang betul-betul sama dengan sudut sama dengan segitiga ni. Okey, sekarang ni EGF. EGF mana sudut kat sini kan? Sama dengan KML. Maknanya M duduk tengah-tengah sini lah M. M kena duduk sini, K duduk sini, L duduk sini. Jadi sudut ni baru sepadan. Okey, lepas tu EFG. EFG sudut kat sini pula. Sama dengan KLM. KLM kat mana? KLM kat sini. Sudut sama kat situ. Satu lagi, panjang EF sama panjang KL. Panjang EF sama panjang KL. Betul? Jadi kamu lukislah macam ni. Okay, diberi dua sudut sepadan dan satu sisi sepadan yang bukan antara kedua-dua sudut tu. Oleh itu, sifat kongruen segitiga ini kita ikut aturan sudut sisi. Okay, sudut sisi. Sudut sisi. Macam tu. Ini macam cara perbandingan. Okay, tengok contoh 4 lagi. Rajah di bawah menunjukkan satu segitiga EFG ni tadi sama. Okay, sekarang ni dia nak kamu nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga KLM dan EFG ni tadi dengan menggunakan sisi. Jadi kamu lukislah satu segitiga lain. Satu segitiga yang serupa tapi sekarang ni kamu kena letakkan mana satu KM,
Mana satu? LM. Okay. EG kat sini sama panjang KM. Sama panjang KM. FG sini sama panjangan LM. Sini lah. LM. Okay. Guna pembaris kalau kamu buat latihan guna pembaris. EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. Jadi kamu dah lah. Okay, dah lukis lah. Diberi tiga sisi sepadan. Jadi sifat kekongruenan segitiga yang kita gunakan ialah side, side, side. Macam tu. Okay. Baik, satu lagi. Sekarang ni nyatakan sifat kekongruenan segitiga untuk menentukan kedua-dua segitiga ni kongruen dengan side, angle, side. Okay, side, angle, side. Lukislah segitiga sini. Lukis segitiga. Okay. EF sama panjang dengan KL. EF sama panjang dengan KL. Ni sama panjang dengan KL. Bawah ni. Okay. Sudut EFG. Sudut EFG dekat F Sudut dekat F. EFG sama panjang dengan LKM. LKM. Duduk kat sini. Okay. Lepas tu EG sama dengan KM. EG sama dengan KM. Sama lah kat sini. Okay. Diberi bahawa dua sudut sepadan dan satu sudut sepadan tercangkum antara dua sisi itu. Oleh itu sifat kekongruenan segitiga ialah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Ini betul tak ni? EF sama dengan KL. Sudut FEG. Okey, sudut yang ni bukan kat sini. Kita pindahkan ke sini. FEG kan? Ini sudut FEG yang kena betulkan balik. Ini FEG, E berada kat sini. Sudut berada di E. Macam tu. Ini sudut berada di K antara L dengan M. Sini. Barulah sepadan. Kalau duduk sini mana sepadan pula kan? Kalau duduk sini salah ni. Dia mesti sepadan dengan ini. Jadi kita gunakan perbandingan SAS. SAS. Okay. Baik. Ada juga dinyatakan kat sini sudut tegak. Sudut tegak hipotenus sisi RHS. Sudut tegak. Sudut tegak ni ialah right angle triangle. Sebab tu dia pakai RHS. Right angle. Right angle. Right angle triangle. Right angle tu sudut tegak lah. Sudut tegak 90 darjah. Okay, sini. Ni 90 darjah ni. Okay. Sudut tegak hipotenus sisi juga merupakan satu sifat kekongruenan khas untuk segitiga bersudut tegak. Jika dua sudut segitiga bersudut tegak mempunyai hipotenus dan satu daripada sisi sepadan bukan hipotenus yang sama, maka kedua-dua segitiga itu kongruen. Sifat kekongruenan segitiga ini berasaskan sifat sisi-sisi sudut. Kalau kita bandingkan dua segitiga sudut tegak, yang ni pun ada sudut tegak, sini pun ada sudut tegak, kita gunakan konsep ni, iaitu kita bandingkan sifat kekongruenan segitiga ini berasaskan sifat sisi-sisi sudut. Jadi kesimpulannya bentuk kongruen tu apa? Bentuk kongruen tu ialah pasangan objek yang mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Dan kekongruenan segitiga kita boleh buat bandingan melalui sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi, sudut-sisi sudut, sudut-sudut sisi, sudut-sudut sudut dan sisi-sisi sudut. Dan perbandingan sekiranya menggunakan sudut-sudut sudut dan sisi-sisi sudut, luas mesti sama. Okay, dalam bidang kejuruteraan, konsep kekongruenan segitiga digunakan untuk membina penyokong jambatan supaya jambatan itu dapat disokong dalam keadaan seimbang. Bentuk segitiga ni, kongruen semua ni. Okay. Jadi bagaimanakah kamu menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan? Tengok contoh 5. Rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR dengan keadaan PR sama panjang dengan QR. Okay. A dan B masing-masing ialah titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Baik, sekarang ni ada dua segitiga yang kita kena bandingkan. PBR kat sini. Okay, kalau cikgu keluarkan PBR tu, dia akan jadi macam ni. Ini R, sini P, sini P. Okay. Ini R, ini B. Okay. Satu lagi segitiga ialah QAR. QAR sini. Kalau cikgu keluarkan segitiga tu, dia akan jadi macam ni. Okay. Sini R, sini Q, sini A. Baik.
Sekarang ni kita gunakan perbandingan sifat kekongruan dan segitiga tu. Yang pertama cuba kita tengok sisi untuk sisi PR. Okey. Sisi PR ni sama panjang dengan sisi RQ ataupun QR. Okey, lepas tu tengok sudut pula. Sudut, cikgu pilih satu sudut, katakanlah sudut PRB. Sudut dekat sini. Okey, sudut di situ, sudut di sini sama besar dengan sudut dekat sini. QRA. Sama besar dengan sudut QRA ni. Kat sini. Okey. Lepas tu sama besar ni. Okey, lepas tu sisi sudut kena sisi sebelah sini. Okey, sama besar tak sisi ni? BR dengan AR ni. BR dengan AR ni sama panjang. Jadi sama. Sudut sisi yang sepadan tu sama panjang. Jadi segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat sisi sudut sisi. Maka segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Baik, contoh 6. Siva menyediakan dua kepingkat berbentuk trapezium yang kongruen. Yang kongruen seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Baik, Siva mencantumkan dua kepingkat itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon itu ialah 90 cm, hitung luas dalam cm persegi pentagon itu. Pentagon ni maknanya 5 sisi. Pentagon maksudnya 5 sisi. Baik, dalam penyelesaian masalah, langkah pertama kamu kena memahami masalah, iaitu kamu mengeluarkan apa saja maklumat yang ada daripada soalan. Yang pertama, diberitahu bahawa dua trapezium ini, ABCD dan trapezium QPSR adalah kongruen. Kan dia beritahu kongruen? Okay, ini bermakna panjang AB sama dengan QP, panjang BC sama dengan PS, panjang CD sama dengan SR dan panjang AD sama dengan QR. Baik, kemudian diberi juga maklumat perimeter pentagon itu ialah 90 cm. Okey, dan langkah kita seterusnya ialah menghitung luas pentagon yang terbentuk. Jadi kita rancang strategi, kita cantumkan dua trapezium ini supaya bentuknya ialah bentuk pentagon. Betul lah ni sebab dia ada 5 sisi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sisi pentagon. Jadi nak cari panjang CS, okey, nak cari panjang CS, kita boleh cari dengan maklumat perimeter tadi. Iaitu 90, kita boleh tolak 20, tolak 13, tolak 13, tolak 20, kita boleh cari panjang CS. Okey, kemudian hitung panjang AB. Kenapa kita nak cari panjang AB? Sebab panjang AB ni akan membantu kita menggunakan rumus trapezium untuk mencari luas. Okey, panjang AB ni. Dan kemudian lepas kamu dah dapat luas trapezium, darab saja dua sebab ada dua trapezium kita cantumkan untuk membentuk pentagon. Kemudian kita dapatlah mencari luas pentagon. Baik, selepas kamu rancang strategi, sekarang kamu laksanakan strategi. Untuk mencari luas satu trapezium ni, untuk mencari luas trapezium, ingat balik, ini bentuk trapezium. Nak cari luas trapezium, okay, apa formula, apa rumus dia? Setengah darab dengan A tambah B, A dekat sini, B dekat sini. Okay, darab dengan T, darab dengan tinggi ni. Okay, sekarang ni, kalau tengok bentuk satu trapezium ni, yang sebelah ni, yang kita dah ada ialah, katakanlah A, okay, B ni ada. B ni ada sampai sini je, sampai sini je 20. Okay, sampai sini je. Sampai dekat sini 20. Tapi yang sampai sini je 20. Okay, tapi yang bawah ni tak ada. Sikit lagi tu. Ada sikit lagi, dekat sini tak ada. Jadi kamu, ini satu cara kamu boleh cari. Kamu boleh cari. Cari X tu dulu. Okay. Sekarang ni kita cari T dulu. CS sama dengan cari T kat sini. Ni panjang ni. Tinggi ni. Kita tahu perimeter ialah 90. 90 boleh tolak 13, tolak 13, tolak 20. Tolak 20, kita dapat 24. Tapi 24 ni kena bahagi dengan 2. Kita akan dapat 12. Jadi tinggi dekat sini ialah 12, 12. Okay, dapat 12. Baik. Untuk cari X yang kecil ni,
Okay, yang nak cari X yang kecil ni, ini dah selesai dah 12 ni. Yang B ni 20, nak cari yang ni. Okay, baik. Nak cari X ni, apa yang kita boleh buat ialah kita gunakan segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak tu, okay, yang ni 12, sini 13, cari X. Gunakan teorem Pythagoras, iaitu 13 untuk cari hypotenuse, kita boleh kuasa 2 kan sisi campur, iaitu 12 kuasa 2 campur X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okay, kuasa 2 kan sisi ni, 2 ni sama dengan hypotenuse kuasa 2. Jadi nak cari X kuasa 2 saja, 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2, cikgu pindah ke kanan. Nak cari X saja, punca kuasa 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Okay, kita cuba selesaikan kat sini. X sama dengan punca kuasa 169 tolak 144 sama dengan punca kuasa 25, X tu ialah 5. Jadi panjang ni, panjang A ni ialah 20 campur 5 ataupun 25. Barulah kamu boleh cari luas trapezium. Jadi luas trapezium ialah yang ni. Setengah darab A campur B darab dengan tinggi. 20 campur 25 darab dengan 12. Dapat jawapan dekat dalam ni. Darab lagi dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab 2 trapezium ini dicantumkan. Di luas pentagon ialah 540. Okay, kita boleh buat kesimpulan. Luas pentagon itu 540 cm persegi. Okay, itu kalau kamu guna kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ialah kamu pisahkan bentuk pentagon tadi kepada bentuk segi 4. Okay, dan bentuk segitiga. Jadi nak cari luas, kamu cari luas sisi 4 campur dengan luas segitiga. Pun boleh juga. Ini kaedah yang kedua. Okay, sekarang kalau cari luas segi 4 tepat CDRS ni, ialah panjang ni kita tahu 24 tadi kan, kita dah kira. Panjang darab lebar. Ni 24 darab 20. Dapat 480 cm persegi untuk segi 4. Sekarang ni cari luas segitiga. Apa formula nak cari luas segitiga bawah ni? Formulanya ialah setengah darab tapak darab tinggi. Tapak darab tinggi. Okey, tapak berapa ni? Tapak ni pun 24. Sama panjang kan dengan CS ni tadi. Okey. Ni sama panjang tadi. CS tu sama panjang dengan 24 ni. Okey, jadi tinggi berapa? Tinggi yang ni berapa tadi kita dah cari? Tinggi ni 5. Kan? Kita dah cari tadi 5. Jadi dapat 60 cm persegi untuk segitiga. Jadi nak cari luas pentagon, luas segi 4 tepat CDRS campur dengan luas segitiga DRA 480 campur dengan 60 dapat 540 cm persegi juga. Jadi kamu boleh guna dua cara untuk dapat jawapan.